أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغلق عنا أبواب عذابك وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل علينا السكينة وحفنا بالملائكة ونسألك اللهم ربنا أن تغشانا بمنك وجودك وعفوك وإحسانك وكرمك إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, apa khabar para jemaah semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya doa kepada Allah Azza wa Jalla semoga para jemaah semua sihat dan afiat dan Allah panjangkan umur dan para jemaah semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua insya-Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada hari ini, insya-Allah, saya akan berbicara tentang rahasia yang amat penting. Ialah rahasia ibadah haji. Tetapi kali ini rahasia haji bukan untuk yang akan melakukan ibadah haji. Tidak. Kali ini kita insya-Allah akan tahu rahsia ibadah haji untuk yang tidak pergi haji. Boleh? Atau nak pergi? Mau pergi tak? Mahu tapi tak dapat. So kalau kita tak dapat pergi, so apa yang kita harus buat ke sini? Itu yang kita akan tahu insya-Allah hari ini. Okay? Baik. Kalau kamu belum menunaikan haji atau sudah melaksanakan ibadah haji tapi sudah lama dan mahu ialah pergi sekali lagi tapi tak boleh. Sebab mungkin sekarang sudah mahal atau mungkin ada banyak halangan, ada banyak sebab. Yang penting kita tak pergi. Okey. Kalau kita tak boleh pergi ke haji pada tahun ini, so bagaimana kita menghidupkan hari-hari Allah yang paling agung seolah-olah kita berada di sana? Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah.
Sesiapa yang tidak sampai di Makkah dengan jasadnya, maka hendaklah dia sampai dengan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak haji dengan jasad atau nak haji dengan hati? Itu. Ramai orang tak boleh sampai ke rumah Allah dengan jasadnya, tapi boleh sampai kepada Allah dengan hatinya. Itulah yang penting. Ramai orang tak sampai ke sana. Sudah sampai. Sudah dapat cium Hajar al-Aswad. Sudah dapat wukuf di Arafah. Tetapi orang itu masih lagi tinggal jauh sangat dari Allah. Dan mungkin ada orang di sini tak pernah pergi ke sana langsung, tapi orang itu ialah sudah dekat sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana dekat? Walaupun jasad tak sampai sana, tak perlu jasad. Tak perlu. Jasad tak beberapa penting. Yang penting ialah hati. Yang penting ialah hati. Dan sesiapa yang tidak berdiri dengan kedua kakinya di Arafah, maka hendaklah dia berdiri dengan hatinya di hadapan Allah. Yang tak dapat wukuf di Arafah dengan kedua kakinya, tak apa, boleh. Dia mungkin berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hatinya. Dan sesiapa yang tidak memakai pakaian ihram, maka hendaklah dia memakaian hatinya pakaian. Hendaklah dia memakaikan hatinya pakaian taubat dan kerendahan diri dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mafhum haji ialah luas. Mafhum haji ialah luas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita bahawa ukuran bukan hanya pada bentuk amalan, bahkan pada ruhnya dan kejujurannya dan keikhlasannya. Ukuran amalan bukan hanya dengan bentuknya, tapi ukuran amalan dengan apa? Ruhnya, kejujurannya dan keikhlasannya. Oleh itu, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amalan itu dengan niat, dan sesungguhnya setiap orang mendapat
apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Okey. Bagaimana bagi kita kalau kita tak dapat pergi ke Makkah tahun ini dan kita tak pasti yang akan datang kita akan pergi ke atau tidak, tapi kita ialah mau dapat rahmat Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau kita ada banyak duit, pastilah kita akan pergi. Betul tak? Kalau kita tunggu ialah giliran kita, mungkin ialah kita dipanggil selepas 150 tahun. Betul tak? Mungkin. Allahu Akbar. Kalau kita ialah nak pergi bayar sendiri dan kita nak mahal, so macam mana? Mahu, hati mahu. Tapi bukan keadaan tak izin. Allah tak izin sebab tak cukup duit atau sebab kesihatan. Mungkin. Okey. Rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kita mungkin di tempat kita sini akan dapat keampunan, akan dapat pahala, akan dapat rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dapat lebih daripada orang yang sudah pergi ke sana. Faham ini? Mungkin kita di sini dapat pahala lebih daripada orang yang pergi ke sana. Tapi para jemaah kena faham, haji ialah rukun Islam yang kelima, rukun Islam yang wajib atas kita kalau kita ialah mampu. Okey? Jadi hari ini kita berbicara tentang siapa yang mampu atau yang tak mampu. Supaya kita faham. Hari ini kita berbicara tentang yang tak mampu. Sama kalau tak mampu ialah dari segi kewangan atau kesihatan atau keluarga atau apa-apa uzur. Yang penting tak dapat pergi. Okey? Baik. Kita sekarang berada dalam hari-hari di mana hati bergerak sebelum jasad. Sekarang kita sudah masuk bulan Zulqa'dah. Berapa hari ini? 20. Saya rasa 21 kalau tak silap saya. 21 betul? 21. Oh alamak. 21. Ya Allah. Baru habis Ramadan. Baru habis puasa, betul? Masya Allah. Habis Syawal dan hari ini 21 Zulqa'dah. Maknanya berapa hari lagi? 9 hari masuk bulan Zulhijjah. Betul? Maknanya tak lama lagi. Bagus. So maknanya sekarang ialah semua bergerak ke mana? Yang mahu ialah melaksanakan ibadah haji sekarang ialah akan bergerak ke Makkah. Sekarang kita berada dalam masa yang ramai bergerak ke Makkah. Tetapi yang bergerak ke Makkah ialah jasad ke atau hati? Kena bergerak ke sana dua-dua. Mestilah dua-dua. Okey. Hari-hari apabila musim haji semakin dekat, jiwa-jiwa merendui Makkah.
Memang kita rindu Makkah, kita memang rindu. Yani bila musim haji ialah sudah tiba, kita memang sayang, kita ialah memang rindu, dan hati-hati kita semua bergantung kepada Kaabah, sebab Kaabah ialah Baitullah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jiwa-jiwa kita semua rindu untuk tawaf. Okey? Tetapi bukan setiap yang rindu akan sampai. Betul? Bukan semua yang rindu akan sampai. Dan bukan setiap yang mencintai ditakdirkan baginya berjalanan ke Makkah. Ya Allah, tapi kalau macam tu, saya mahu tanya satu soalan. Adakah sesiapa yang tidak menunaikan haji terhalang daripada seluruh kebaikan? Sebab kita tahu yang menunaikan haji dapat pahala besar. Dia akan dapat pahala sejak dia mula niat. Bukan akan dapat pahala sejak dia sampai sana. Tidak. Sudah niatmu haji, dia akan kira pahala baginya. Innamal a'malu binniyat. Maknanya akan dapat pahala ialah melalui apa? Niat juga. Duit yang dia akan bayar akan dapat pahala. Niat haji dapat pahala. Dan setiap bergerak dan setiap berjalanan akan dapat pahala. Okey? So pahalanya akan berterusan sehingga dia habiskan haji. Akan balik dari sana macam mana? Bersih. Macam mana bersih? Macam bayi. Seolah-olah dia baru lahir. Semua dosa-dosa ialah habis. Semua dosa-dosa dia ialah habis. Para jemaah tahu macam mana dosa-dosa habis? Contoh, para jemaah kena tahu, kita sekarang hidup semua yang kita buat, semua yang kita buat sama kita cakap, bergerak, kita ialah melihat apa-apa yang kita buat. Malaikat akan tulis. Tapi para jemaah kena faham, bukan hanya malaikat tulis sahaja. Bukan. Tahu apa yang berlaku? Kita sekarang boleh pasang CCTV. Betul? Apa yang CCTV akan buat? Dia akan rekod semua yang kita buat. Betul? CCTV itu baru ke atau lama? Baru.
sebenarnya malaikat mempunyai CCTV lama. Jangan risau, nanti saya akan tunjuk dalil. Okey? Bukan malaikat tulis sahaja. Sudah ada kamera, sudah ambil video. Semua yang kita buat, apa yang kita buat, semua kita cakap, kita buat, apa-apa yang kita buat, simpan dalam video itu. Untuk apa? Nanti hari kiamat bagi setiap orang ada CCTV, ada kamera, ada video yang khas bagi kita. Okey? So video itu kita tak perlu kita cakap apa-apa, tak perlu. Hanya kita ialah tengok sahaja. Semua yang kita dah buat di dunia ini, dia akan tunjuk kita ialah semula. Hari kiamat kita akan nampak sekali lagi semua yang kita dah buat di dunia ini. Tetapi masalah yang paling besar bukan kita seorang yang nampak video itu, bukan. Segala makhluk akan tengok sekali. Semua makhluk akan tengok apa yang kita dah buat. Ya Allah. Kita dah buat salah. Okey, baguslah soalan ini. Okey. Sedang kita buat salah itu sudah rekod tak? Dah. Sudah. So sekarang kita rasa apa? Menyesal, kita sedih, sudah sedar. Lepas kita ialah sedar, apa yang kita harus? Kita minta ampun. Tahu apa makna ampun? Yani mau delete video itu. Nak delete. Boleh tak boleh, ini urusan Allah. Okey? Sebab bukan kita yang delete video itu. Bukan kita. Itulah kita kena faham ini. So sekarang sudah ada rakaman, sudah ada video. Orang sudah ambil video untuk kita sedang kita makan dan kita burak-burak. Tapi kita tengok orang ini sebar video itu dalam Facebook. Kita rasa macam tak sesuai. Kita sendiri tak mampu delete video itu. Kita minta dialah yang delete. So sekarang kita buat silap. Lepas tu kita ialah sudah sedar. Apa yang kita mau? Kita mohon ampun. Tahu apa makna mohon ampun? Makna mohon ampun bukan hanya kita tidak mahu Allah tanya kita sebab apa? Hari kiamat Allah akan tanya kita, kenapa awak buat ni? Dia sudah tunjuk kita seolah-olah ada skrin besar dan dia tunjuk video itu. Kita tengok. Setiap bergerak, setiap ucapan akan tanya kita, kenapa buat ini? Allah akan soal kita, kenapa buat ini? Kenapa cakap ini? Ya Allah, semua makhluk akan tengok sekali. Dan Allah akan hisab kita. So sekarang yang kita mahu, satu, kita tidak mahu Allah hisab kita. Lagi satu, kita tidak mahu Allah tunjuk video itu. Nak tutup. Yang ketiga, mahu padam. Nak buang terus. Oleh itu kita minta ampun. Faham ini para jemaah? So makna minta ampun yakni mahu delete video itu supaya kita sendiri tak nampak,
supaya tak ada makhluk lain nampak, supaya Allah tidak tanya kita hari kiamat tentang video itu. Okey, itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummu. Yang melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dia tidak buat rafath, dia tak ada maksiat, dia tak buat jahat langsung. Okey, balik dari sana macam mana? Seperti orang itu ialah baru lahir, belum pasang CCTV lagi, belum ambil rakaman lagi, bersih. Ya Rabbi, ini ialah kelebihan haji, tapi saya tak mampu. Saya tak mampu haji. Bukan tak mampu sahaja, saya tak mampu haji dan saya ialah banyak dosa. Macam mana? Sekali lagi. Yang melaksanakan ibadah haji banyak kali. Baguslah, setiap kali akan dapat. Haji wajib hanya satu kali. Okey, tapi kalau orang itu ialah mampu banyak haji, akan dapat. Akan dapat kalau dia ialah buat haji yang sempurna. Faham ini? Baik. Allah. Soalan tadi, adakah sesiapa yang tidak menunaikan haji terhalang daripada seluruh kebaikan? Yang sekarang saya mahu ialah macam kembali bersih sekali lagi, tapi saya tak mampu. Atau dulu saya sudah haji, tapi haji sebenarnya saya tak puas hati, sebab masa itu saya tak cukup ilmu, saya tak faham betul-betul. Saya haji sahaja. Selepas belajar, saya nampak haji yang sebenar-benarnya bukan yang saya buat dulu, lain. Tapi rasa macam, ya Allah, kecewa. So macam mana? Okey. Sebenarnya para jemaah, jawaban untuk soalan tadi, jangan risau. Kita akan dapat pahala haji kalau kita amalkan apa yang kita akan tahu. Okey? Kerana Allah lebih mulia daripada menjadikan rahmatnya hanya di satu tempat sahaja. Allah lebih mulia daripada menjadikan rahmatnya hanya di satu tempat. Maknanya para jemaah, pelajaran yang pertama yang kita kena ambil, okey, jangan kita menyangka bahawa hanya rahmat Allah pada satu tempat. Jangan. So macam mana? Kita ialah mesti tahu bahawa rahmat Allah Azza wa Jalla ialah luas, sangat-sangat luas. Saya di sini di Malaysia, saya bukan di Makkah. Betul. Jangan kamu fikir
hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di Makkah sahaja. Jangan. Ya Allah. Sebab kalau kita ialah menyangka bahawa hanya rahmat Allah turun di Makkah sahaja, betul ke atau salah? Salah. Benar, Allah Subhanahu wa taala suruh kita pergi ke Makkah, tapi untuk siapa? Orang yang mampu sahaja. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kalau boleh para jemaah buka surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah yang ketiga, muka surat 62 ayat 97. Okey. Ayat 97 surah Ali Imran. Allah berfirman, "Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim, wa man dakhalahu kana amina." Bukti yang saya mau ambil dari firman Allah, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Walillahi, dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji. Wajib atas manusia ialah melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk yang mampu. Tapi kalau tak mampu, wajib kita? Tak wajib. Okey, tak wajib. Tapi dapat pahala haji atau tidak? Kalau tak mampu, saya tak mampu, tapi pahala boleh dapat tak? Boleh. Tapi apa yang saya harus buat? Apa yang saya harus buat kalau saya tak mampu pergi sana? Awak kena haji di sini. Alamak, haji di sini? Haji apa itu di sini? Haji di sini dengan hatimu. Bolehkah? Boleh. Boleh. Kalau kata haji di sini dengan jasad, salah. Tak boleh tawaf sini, tak boleh sa'i sini secara fizikal, tak boleh. Saya dan para jemaah ialah faham ini betul-betul. Haji fizikal di sini salah, tak boleh. Haji fizikal mesti di mana? Di sana, di Makkah. Tapi haji fizikal kalau kamu mampu. Tapi kalau tak mampu, Tuhan bagi tahu kamu tak apa, tak perlu kamu pergi ke sana. Tapi kalau kita tak dapat pergi ke sana, waktu musim haji, apa yang kita harus buat ke sini? Mestilah kita haji di sini dengan apa? Hati. Ada dalil? Ada tak? Ada.
Mana dalil? Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Wa man kafar, dan sesiapa yang kufur. Apa makna sesiapa yang kufur? Yang ingkar. Yang ingkar. Ingkar itu dalam ke atau luar? Dalam hati. Saya percaya haji. Saya, ya Allah, rindu Makkah, rindu tawaf, rindu Arafah, rindu sa'i. Tapi saya tak mampu. Takut. Hati kamu macam mana keadaannya? Oh, tergantung dengan sana. Okey, lulus, akan dapat pahala. Tapi kalau kata tak apalah, haji ini tak berapa penting, so saya akan pergi ke sana buat apa? Saya pusing sahaja. Saya pergi balik sa'i, saya pergi duduk Arafah, tak apa-apa sana. Ini sudah apa? Kufur. Sudah kufur. Ya ilahi Allah. Oleh itu para jemaah, mungkin ada ramai orang di rumah sini yang tak dapat pergi ke sana. Tapi jujur niatnya. Niat orang itu ialah macam mana? Jujur dan ikhlas. Akan dapat pahala. Sama seperti kalau orang itu ialah pergi ke sana. Oleh itu para jemaah, kena tahu ini. Haji bukan sekadar berpindahan dari satu negeri ke satu negeri. Bukan kita ialah berpindah dari Malaysia ke Makkah. Bukan ialah haji berpindahan dari tempat ke tempat. Tapi apa maksud haji? Apa maksud haji? Kalau haji bukan ialah berpindahan dari tempat ke tempat lain atau dari Malaysia ke Makkah. Sebenarnya para jemaah, haji yang sebenar-benarnya ialah berpindahan dari kelalaian kepada kesedaran. Itu makna haji. Awak haji untuk apa? Awak mau haji untuk apa? Apa tujuan haji? Apa tujuan haji? Kenapa kita perlu haji? Sebab kita mahu berpindah dari kelalaian ke kesedaran. Faham? Bukan hanya haji, kita ialah berpindah dari Malaysia ke Makkah. Ramai orang pergi dari Malaysia ke Makkah, tapi dapat haji tak? Mungkin sudah dapat tawaf, sudah dapat sa'i, sudah dapat semua. Tak apa. Yang penting di sisi Allah sudah haji belum? Mungkin belum. Mungkin tak dapat. Kenapa para jemaah? Sebab orang itu hanya berpindah dari tempat ke tempat lain. Belum berpindah lagi dari kelalaian ke kesedaran. Ya Allah. Tapi kalau kita di sini yang tak mampu pergi ke Makkah, kalau kita ialah dapat berpindahan itu dari kelalaian
K, kesedaran. Sudah haji tak? Boleh, tapi kita tidak akan panggil kamu haji atau hajj. Okey? Cuma kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah dapat ialah pahala haji. Dan bukan haji itu bukan sekadar tawaf dengan kaki di sekeliling Kaabah. Bukan. Ramai orang tawaf sekeliling Kaabah. Adakah itu maksud haji? Sebenarnya para jemaah bukan hanya sekadar tawaf dengan kaki di sekeliling Kaabah. Bahkan haji itu ialah tawaf hati di sekeliling Allah semata-mata. Macam mana? Bila kamu pergi ke sana, tawaf itu rukun haji tak? Ya? Awak tawaf sekeliling Kaabah. Tapi bukan semua yang tawaf sekeliling Kaabah dapat haji. Tawaf sana dengan kaki sekeliling Kaabah sedang hati dia lalai, tak dapat. Kosong. Tawaf yang sebenar-benarnya para jemaah ialah apabila kita tawaf tapi bukan dengan kaki, tawaf dengan hati kita. Tapi bukan sekeliling Kaabah, sekeliling Allah. Yani hati kita sentiasa tergantung dengan Allah. Hati tak lupa Allah, hati tidak lalai terhadap Allah. Hati dan jiwa sekalian. Haji bukan sekadar sa'i antara Safa dan Marwah sahaja. Tak. Bahkan satu pelajaran dalam kepercayaan kepada Allah bersama mengambil sebab. Para jemaah, ramai orang melaksanakan ibadah sa'i tanpa mereka tahu apa makna sa'i. Mereka tak tahu. Tahu apa makna sa'i? Kenapa kita sa'i? Sa'i antara Safa dan Marwah. Kenapa kita sa'i antara Safa dan Marwah? Sa'i ialah pelajaran bagi kita dalam kepercayaan kepada Allah. Baik, Sayyidah Hajar alaiha salam telah melaksanakan sa'i. Untuk apa? Mencari rezeki. Betul? Tapi Hajar alaihi salam sedang sa'i. Pasti 100% akan dapat air. Okey. Kali pertama Hajar sa'i. Mula sa'i dari Safa ke Marwah. Kalau Hajar mula sa'i dari Safa, dah sampai bukit Safa, tengok atas Safa, sekeliling Safa, tak ada air. Betul? Lepas tu pergi ke mana? Marwah. Bagus. Bila dah sampai ke Marwah, Sayyidah Hajar mencari air sana tak? Cari. Atas tak ada air. Bawah tak ada air. Sekeliling Marwah tak ada air. Cukup tak? Saya rasa cukup. Satu kali pergi ke Safa tak ada air,
pergi ke Marwah tak ada air, saya rasa cukup. Untuk apa? Mencarilah air di tempat lain. Betul tak? Tapi Sayyidah Hajar buat apa? Balik ke Safa kali kedua. Tengok, cari, tak ada. Pergi ke Marwah kali kedua, cari, tak jumpa. Cukup tak? Cukup 2 kali tengok, tak jumpa air, tak dapat air. Cukup 2 kali, betul tak? Kenapa dia ialah ulang kali ketiga, kali keempat, kali ke-5, kali ke-6, kali 7 kali. 7 kali. Pergi ke tempat yang sama. Kenapa? Mengharap. Betul. Dia memang walaupun dia sudah usaha 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6 tak dapat. Tapi percaya kepada Allah atau tidak? Percaya. Putus asa tak? Tak. Yang percaya Allah tidak akan berputus asa langsung. Kita mungkin cuba 1 kali tak dapat, tak apa, saya tak cuba lagi. Apa tu? Sudah putus asa. 2 kali tak dapat, oh saya tak boleh, cuba lagi. Cuba lagi, cuba lagi, cuba lagi. Ini akan ajar kita ialah kepercayaan kepada Allah. Okey? Lepas 7 kali. Hajar dapat air? Tak dapat juga. Ya Allah, tak dapat. Air keluar dari bawah kaki Nabi Ismail. Duduk di mana Nabi Ismail? Duduk di dekat pada Kaabah. Hajar jauh ke atau dekat? Hajar jauh, Safa dan Marwah jauh. Dia mencari air sana, padahal air di bawah kaki Nabi Ismail. Kenapa dia dari awal tidak mencari sekeliling Nabi Ismail? Sebab air ada di bawah kaki Nabi Ismail. Tak. Dia kena mengambil sebab, kena usaha. Kena usaha. Usaha itu ialah sebab. So Allah ajar kita para jemaah sa'i. Yani kita berusaha dan kita ialah percaya kepada Allah. Jangan kita percaya usaha kita. Jangan kita ialah percaya kepada usaha kita. Kita usaha sahaja dan kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu, Sa'd akan memberi kita satu pelajaran yang besar dalam kepercayaan kepada Allah bersama mengambil sebab. Bukan Hajar percaya Allah akan memberi air, tapi duduk sahaja tunggu air datang. No, kena usaha. Kena usaha. Okey? Dan haji bukan sekadar berdiri di tanah Arafah. Bahkan orang yang dapat wukuf di tanah Arafah, kenapa wukuf di sana? Apa sebab para jemaah? Ramai orang wukuf di Arafah tanpa mereka tahu kenapa mereka wukuf di sana. Wukuf sahaja. Wukuf. Oleh itu, para jemaah pernah nampak di sana, di Arafah, ada yang bergaduh tak? Ada? Pernah nampak orang di Arafah gaduh tak? Ada yang bergaduh di sana tak? Ada.
Ramai orang di Arafah ialah bergaduh. Bergaduh sebab apa? Sebab apa? Sebab besar ke atau sebab kecil? Kecil. Bergaduh sebab beli air, sebab makan. Betul tak? Ya Rabbi, ya Allah. Adakah mereka berada di sana untuk makan dan tidur dan minum dan gaduh? Sebenarnya tidak. Berada di sana untuk apa? Mereka sebenarnya berada di sana supaya mereka ialah merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Maknanya para jemaah, wukuf di Arafah yang sebenar-benarnya ialah kehinaan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kena hina diri. Kena hina diri dengan kehinaan yang sempurna. Kerana Allah Subhanahu wa taala, bukan hina diri untuk manusia, kerana Allah Subhanahu wa taala. So kalau rasa macam tu, akan gaduh sana lagi tak? Maka jika tidak ditakdirkan bagi kita berjalanan jasad ke Makkah, maka jangan kita sia-siakan berjalanan hati. Sebab hati boleh berjalan ke sana tak perlu visa. Tak perlu naik kapal terbang. Hati kita boleh berjalan ke sana, tak perlu hotel di sana. Tak perlu bayar duit banyak. So kalau kita tak dapat berjalanan jasad, jangan kita ialah sia-siakan berjalanan hati. Oleh itu para jemaah, makna yang pertama yang kita mesti hidupkan dari sekarang ialah haji dengan hati. Sekarang kita seolah-olah kita datang hari ini untuk mengambil kursus haji. Tapi haji apa? Haji hati. Ini bukan haji baru. Ini bukan haji yang baru. No, bukan. Bukan kita ialah buat haji baru. Ini memang sudah lama. Sejak awal, tapi mungkin kita yang belum tahu lagi. Okay? So kita biasa buat kursus haji. Kursus haji kita ajar kamu macam mana ialah tawaf, macam mana sa'i, macam mana kamu melaksanakan ibadah haji di sana. Betul. Kursus haji yang secara umum kalau kita buat haji fizikal. Tapi hari ini kita datang untuk mengambil kursus haji khusus untuk hati. Boleh? Supaya kita faham. Ya. Apa yang kita buat? Okey, bagus. Apa yang kita belajar hari ini para jemaah? Kena tangkap, kena simpan, amalkan tiap-tiap tahun. Setiap musim haji kita rujukkan untuk yang kita belajar hari ini. Harap Allah panjangkan umur kita dan kita insyaAllah setiap tahun kita ialah dapat rahsia yang baru insyaAllah. Okey? Ini bukan sekali sahaja. Boleh kita setiap tahun
kita ialah amalkan, tak ada masalah. Okey, baik. Okey, biasalah para jemaah bila kita nak mula haji, kita mula haji dengan apa? Okey, niat. Mau haji tahun ini tak? Yang mau haji boleh angkat tangan? Semua mau. Tapi para jemaah kena tahu tahun ini, kali ini haji dengan hati. Innamal a'malu, saya tidak ambil duit dari para jemaah ini bercuma. Haji bercuma. Boleh? Haji free. Lillahi ta'ala. Tapi kita kena niat. Innamal a'malu bin niat. Baik. Lepas niat, apa yang kita harus buat? Kalau kita nak mula haji, ihram, betul? Baik. Biasalah kita pakai ihram. Orang yang berhaji apabila ingin menunaikan haji, dia masuk ke dalam ihram. Apa makna ihram? Ihram kena pakai baju biasa macam baju kita ini untuk lelaki. Buka baju dan pakai baju ihram. Baju ihram macam mana? Hanya dua helai sahaja, betul? Izar dan rida. Dua sahaja. Buka baju biasa, pakai baju ihram. Warna baju ihram macam mana? Putih. Okey? Niat haji, hati macam mana? Senang. Seperti kita ialah cakap dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, tahun ini saya nak haji dengan hati. Biasa. Okey, niat kita mau haji dengan hati. Sebagaimana jasad buka baju yang biasa dan pakai baju ihram. Kenapa para jemaah? Seolah-olah dia keluar dari perhiasan dunia kepada kesederhanaan, penghambaan. Orang yang haji secara fizikal kena buka baju biasa, pakai baju, kena pakai baju ihram. Lagi satu para jemaah, kena warna ihram putih sahaja. Sebab Allah mau kita keluar dari perhiasan dunia. Allah mau kita kembali ke asal. Apa asal kita? Hamba kepada Allah. Hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baju ihram warna putih. Kenapa putih? Suci, bersih. Maknanya Allah mau kita ialah kembali ke fitrah, suci dan bersih. Tetapi ihram bada ruhnya bukan hanya meninggalkan pakaian. Yani ada ramai orang para jemaah buka baju dan pakai ihram, tapi mereka di sisi Allah belum ihram lagi. Sebab mereka ialah hanya keluar dari perhiasan dunia, keluar dari baju biasa. Tapi apa hakikat ihram para jemaah? Apa maksud ihram? Sekarang saya mahu hati saya ialah pakai baju ihram. Apa yang saya harus buat supaya hati saya ihram?
Ha. Sebagaimana tadi kita buka baju dan kita ialah pakai ihram. Baju hati macam mana? Macam mana hati kita boleh ihram? Okey. Yang tutup jasad kita baju. So, apa yang tutup hati kita? Dosa dan maksiat. Betul? So, kalau kita mahu pakai ihram untuk hati, atau kalau kita mahu hati kita pakai ihram, hati kita mesti meninggalkan dosa dan maksiat. Hati kita ialah mesti meninggalkan kesombongan dan meninggalkan riya dan meninggalkan maksiat. Dan mesti meninggalkan cinta dunia. Mesti. Maaf para jemaah. Mana yang lebih senang? Ihram jasad atau ihram hati? Kamu akan haji dengan hati bercuma. Ini haji yang paling susah. Bukan senang. Mudah sangat kalau ialah ihram jasad. Buka baju, pakai ihram, senang. Ihram yang paling susah ialah ihram hati. Ihram untuk bukan jasad, ihram untuk hati. Sebab ihram perlu kita buka sifat yang buruk. Rasa sombong. Kalau mahu hati haji, kena buka sifat sombong. Sebab sombong itu sudah jadi sebagai baju yang telah menutup hati. Buka baju sombong. Pakai baju apa? Pakai baju apa? Tawadhu, rendah hati. Rendah hati. Tinggalkan sifat yang mazmumah, yang buruk. Pakailah sifat yang baik. Para jemaah, jangan fikir ini mudah. Ini perlu mujahadah. Mujahadah ini perlu jihad. Ini bukan senang, ini susah. Ya Allah. Mahu hati ialah ihram. Kita kena tinggalkan maksiat dan pakai taat. Okey? Dan kamu di rumahmu mampu untuk masuk ke dalam ihram hati. Tak perlu pergi ke miqat. Tak perlu macam kalau kita nak haji fizikal, kita mesti ihram dari miqat. Tak. Untuk hati kamu boleh ihram sedang kamu ialah berada di rumah kamu. Tak ada masalah, tak perlu. Jangan tanya saya mana miqat. Awak nak miqat untuk apa? Nak ihram untuk hati. Tak, di mana-mana kamu berada boleh.
Sebab kamu sudah mengambil keputusan akan tinggalkan sifat mazmumah. Itu perlu miqat? Tak perlu. Mana-mana boleh. Oleh itu para jemaah, supaya kita ialah ihramkan hati kita, taniakan dirimu. Apakah dosa yang lama kekal dalam hidupku? Para jemaah, mungkin ada dosa yang sudah lama, yang sudah kekal bersama kita. Mungkin ada dosa yang kita dari awal kita buat tapi masih lagi berterusan sampai sekarang. Jangan bagi tahu siapa-siapa. Tanyalah diri kamu. Pasal setiap orang mesti tahu ialah dosanya sendiri. Tanyalah ke diri sendiri. Apa itu dosa yang sudah lama, yang sudah kekal dengan saya sejak saya kecil sampai sekarang? Boleh kuat sikit? Okey, sebenarnya kita mungkin mula dari sekarang. Okey? Sebab bulan haji mula daripada bulan Syawal. Para jemaah kena tahu, bulan Syawal kiranya sebagai bulan haji. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji bukan satu bulan, ashhur, bulan-bulan. Syawal, Zulqaidah dan Zulhijjah. So kita boleh mula dari sekarang, tak ada masalah. Okey? So para jemaah kita kena tahu ini sangat penting. Rugi besar. Tak ada alasan kalau tak dapat haji fizikal, mesti haji dengan hati. Kecuali kalau masih lagi suka maksiat itu. Yang tidak akan haji dengan hati, yang masih lagi suka maksiat itu, tak mau tinggalkan dia. Okey, silakan pakai baju ihram ni, tapi kena buka baju yang lain. Ini baju saya sayang baju ini, maaf, saya tak boleh buka. Tak boleh, awak kena buka ini, mesti pakai ihram ni, ihram ini. Oh, no, tak boleh. Ihram ini saya tak boleh pakai. Saya akan haji dalam baju saya ini. La ilaha illallah. Kalau awak tak pakai ihram, haji kamu tak sah. Kena buka baju yang lama ini. Dia tak mau buka baju lama. Macam mana akan haji? Boleh tak? Tak boleh. Sama juga. Mahu haji yang sempurna, mahu haji dengan hati kamu, mahu. Awak kena tahu mana dosa yang kamu suka. Mike. Dalam niat sahaja. Yani dalam hati saya niat sahaja. Macam okey, saya akan ialah bersendirian dan saya akan tahu mana dosa yang saya suka. Mana dosa yang saya selalu buat.
yang kekal dengan saya, mungkin sejak saya muda ke, sejak saya kecil ke, saya masih lagi buat. Tak semesti para jemaah dosa itu besar. Tak semesti. Yani mungkin maafkan saya, misal, saya bagi contoh. Oh, saya hisab rukuk. Misal, contoh, saya hisab rukuk. Awak hisab rukuk sejak bila? Oh, lama. Sejak awal. Masih lagi sampai sekarang? Oh, masih lagi. Okey. Tanyalah diri kamu. Rukuk ini dosa tak? Oh, saya memang tahu dosa. Okey. Sekarang awak nak haji tak? Saya mahu. Tinggalkan dia. Okey. Contoh lain. Baru salat. Ini dosa. Okey, bagus soalan ini. Macam orang salat tapi dia suka lambat. Yani misal dia salat zuhur sebelum asar. Sebab apa? Sebab dia selalu setiap kali salat kena ambil wudu, tapi ada susah sikit sebab dia, maafkan saya ya, sebab dia suka makeup, letak makeup susah. Ya Allah, setiap kali wudu kena ialah letak makeup lagi, tak boleh. Saya akan salat, tapi saya akan salat zuhur sebelum asar supaya satu wudu. Ini dosa. Keadaan orang sakit lain, tapi orang sakit boleh jama'. Okey, orang sakit boleh jama'. Awal boleh, kemudian belum boleh. Keadaan orang sakit lain, macam orang musafir. Tak ada masalah. Okey, kalau sakit mau jama' zuhur dengan asar boleh. Jama' kasar? Dua kalau musafir. Okey, faham ini para jemaah? So kita cari pasal mungkin dosa kita lain-lain. Faham ini? So tengoklah apa dosa yang sudah lama dengan kita. Oh, saya selalu ialah lambat salat. Tak, saya nak kamu berhenti dosa ini. Okey, dan kamu ialah janji akan salat pada awal waktu. Faham ini para jemaah? Baik. Lepas tu, kita masih lagi dalam ihram apa? Hati. Dan tanyalah ke diri sendiri, apakah kebiasaan yang menjauhkan aku daripada Allah? Adat, budaya, kebiasaan yang saya selalu buat, tapi dia ialah menjauhkan saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berhenti. Teruskan. Jangan fikir. Sebab ini kita nak ihramkan hati kita. Mau hati kita ialah pakai ihram. So saya akan tinggalkan semua budaya, semua adat, semua kebiasaan yang akan jauhkan saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti sama. Ini bukan untuk hanya haji hati sahaja. Sebetulnya para jemaah ini untuk haji biasa. Orang yang haji fizikal pun kena pakai ini. Tapi dari awal saya bagi tahu para jemaah, pasal kita tak dapat haji fizikal. So macam mana boleh kita buat ini dengan hati? Tapi yang buat haji fizikal kena tahu ini juga. Oleh itu saya kata, ramai orang melaksanakan ibadah haji secara fizikal tapi tak lulus. Sebab mereka buat secara zahir sahaja. Mereka ihramkan jasad sahaja, tapi hati belum ihram lagi. Faham? Ya.
Yang ketiga, kita tanya diri kita, apakah hubungan yang merosakkan hatiku? Ya Allah, hubungan, ya hubungan. Macam mana? Banyak hubungan. Mungkin ialah hubungan dengan orang, okey, tapi hubungan itu macam mana? Mungkin hubungan itu ialah merosakkan hati. Merosakkan hati. Macam layan orang yang bukan mahram atau ialah cara yang haram. So macam mana? So macam mana para jemaah? Kena stop, kena berhenti. Kalau sedih sebab apa? Sebab hubungan ke? Hubungan dengan orang. Macam mana? Boleh terang sikit? Bagi mic Tambah jangan malu. Boleh. Okey, hubungan yang macam mana? Masalah mungkin ada hubungan saya dengan kawan, hubungan biasa. Jumlah kita makan roti canai, jumlah kita jogging sama-sama, jumlah kita pergi kelas. Ini biasa. Tapi hubungan cinta ke atau terangkan, saya tak tahu. Apa jenis hubungan itu? Okey. Apa kaitan itu dengan ihram hati? Okey. Contoh, saya sayang orang. Lepas tu dia cakap yang buat saya sakit hati, saya sedih, betul? Macam tu. Okey, apa masalah pada itu? saya nak faham. Yani apa mana soalan? Mana soal? Kita apa? Bagi mic. Doktor lelaki, perempuan ke lelaki? Pasien pegang doktor, doktor pegang pasien. Ini bukan pasien dengan doktor, ini macam doktor itu Muslim, pasien Muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau oleh itu kita perlu haji hati. Ya Allah, memang. So oleh itu para jemaah, yakni kita biasa haji fizikal, biasa tak rasa. Tapi kali ini kita nak rasa betul-betul ada perubahan pada kita. Okey, oleh itu para jemaah, tadi saya kata, tanyalah diri kamu sendiri, apa dosa, apa kesalahan saya, apa budaya, adat saya yang buruk, yang jauhkan saya dari Allah dan kena tinggalkan.
Muhasabah diri, betul. Faham? Baik. Yang keempat, apakah perkataan yang lidahku sering ucapkan dan aku tahu ia tidak meridai Allah? Kita ialah mesti tahu ialah perkataan yang kita ialah ucapkan tapi tidak meridai Allah, kita kena tinggalkan. Yani misal para jemaah, kadang-kadang kita jumpa kawan, tapi bila kita jumpa kawan yang merabat dengan kita, rasa macam tak ada kontrol. Oh, kita terus cakap macam-macam dengan dia. Okey? Tapi kita tahu ucapan ini yani memang tidak baik. So macam mana? Saya akan mula kontrol mulut saya. Saya akan membetulkan ucapan saya. Saya tidak boleh mengucapkan macam tu lagi. Bila jumpa, nampak macam, sudah lain. Pasal sudah biasa bila kita jumpa, biasalah dia cakap macam tu. Lepas tu, sudah berubah. Apa jadi? Kalau bagi tahu dia sebab saya sudah haji, bila pergi? Alamak, tak bagi tahu saya. Macam mana awak haji? Sebenarnya haji dengan hati. Akan percaya tak? Dia tidak akan percaya. Itulah, ini haji baru ke? Atau baru buka haji hati ke? Ini sebenarnya haji yang lama ini yang semua orang mesti faham. Okey, baik. Ini bukan haji baru. Okey, yang kelima, apakah harta yang masuk kepadaku dan badannya? Apakah harta yang masuk kepadaku dan badannya syubhah ke atau tidak? Yani duit yang saya dapat betul-betul halal ke atau ada syubhah haram? Sebab awak nak dapat pahala haji, so awak kena tahu duit yang kamu dapat halal ke atau haram. Bagi mic atau yang mau tanya boleh datang ke sini. Jangan malu sebab mungkin soalan kamu ialah dia bagi kita ruang besar untuk ialah kita faham lebih. Ada apa? Okey. Duit yang kita dapat itu dari kerja, tapi kerja itu dia campur dengan syubhah macam jual arak. Saya kerja di sebuah syarikat yang jual arak. Betul tak? Baik, okey, sekejap. Awak sendiri jual arak ke tak? Bahagian kamu uruskan arak ke atau tidak? Contoh. Ini contoh. Yani maksud saya, ini syarikat besar. Tapi kerja kamu, urusan kamu jauh dari arak. Tapi syarikat ini memang uruskan arak. Tapi bahagian kamu bukan arak. Bukan. Kalau kerja kamu tidak berkaitan dengan arak, tak ada masalah. Kecuali kalau awak yang jual ke atau awak uruskan untuk arak,
tak boleh. Memang tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab Allah Subhanahu wa taala melarang kita dalam Al-Quran ialah dengan larangan yang besar khusus tentang arak. Allah tidak melarang kita jangan minum arak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Bukan jangan minum, fajtanibu, jauhkan diri kamu dari arak. Jangan minum, jangan beli, jangan jual. Para ulama kata jangan duduk pada tempat yang jual arak. Kita nak minum teh tarik, satu kafe Masya Allah sedap jual teh tarik, tapi ada hujung sana dalam kafe itu jual arak. Jangan masuk. Jangan minum Nescafe atau teh tarik di tempat yang jual arak. Fajtanibu. Awak nampak orang minum arak, jangan tengok dia. Oleh itu duit haji kena bersih 100%. Dulu orang Arab zaman jahiliyah mereka nak bina Kaabah. Yang mula bina Kaabah ialah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian pada zaman jahiliyah sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Arab nak bina Kaabah sekali lagi. Walaupun mereka musyrik, walaupun zaman jahiliyah, tapi mereka telah mengambil keputusan untuk membina Kaabah. Mereka kena kumpulkan duit yang halal sahaja, 100% halal. Orang Arab dulu kaya, tapi sumber duit mereka kebanyakan dari arak, dari macam-macam, jual berhala. So mereka kumpulkan duit yang halal sahaja. Yang sumber duit itu halal. Duit yang mereka sudah kumpulkan tak cukup bina Kaabah. Oleh itu para jemaah nampak Kaabah sekarang dua bahagian. Nampak Hijr Ismail. Sebetulnya Hijr Ismail itu sebahagian dari Kaabah. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam bina Kaabah, Hijr Ismail itu sama tinggi Kaabah. Bukan Nabi Ibrahim bina dua bahagian. Kaabah tinggi tapi Hijr Ismail rendah. Tak, satu binaan sahaja. Tapi kenapa sekarang dua bahagian? Kaabah tinggi, Hijr Ismail ialah bendi, tak cukup duit. Tak cukup duit yang halal. Orang musyrik. Macam mana kalau kita sekarang mahu menunaikan haji, kita mesti haji dari duit yang 100% halal. Okey? Baik. Yang keenam, apakah pandangan yang masih melemahkan jiwaku? Pandangan. Oh, pandangan. Oi, saya mahu saya ialah cek pandangan saya. Oh ya, pandangan yang macam mana? Pandangan yang melemahkan jiwamu. Yani apa maksud? Yani awak kena tanyalah diri kamu, apa itu pandangan yang menjadikan jiwa kamu lemah? Oh, banyak. TikTok. Bila kita tengok TikTok, Instagram, dan kita ialah tengok macam-macam drama, filem, kadang-kadang kita tengok ialah macam
Apa tu ramai suka itu Korea, suka Hindustan, suka tengok filem, tengok drama, tengok. So macam mana? Ramai orang suka tengok hari-hari dia macam kalau dengar ceramah dalam Facebook atau YouTube, okey, ceramah agama tak ada masalah. Tapi kita ialah tengok macam-macam. Oh, okey, saya faham soalan Syekh tadi. Ya. Okey Syekh, sebenarnya saya suka tengok TikTok. Tapi saya tengok orang masak sahaja. Saya tak tengok benda lain. Okeylah. Awak suka tengok orang masak. Bagaimana? Bila kamu tengok orang masak itu, bolehkah awak makan semua yang orang masak? No. Makan apa? Saya tengok sahaja. Oh, maknanya pandangan itu ialah membuat jiwa kamu ialah lemah. Macam mana lemah? Awak kena faham. Okey. Awak akan, maafkan saya para jemaah. Maaf, saya tanya boleh? Kebanyakan umur kita sampai berapa? Sampai yang biasa, yang normal, yang kita selalu nampak. Sekarang kebanyakan orang mati pada umur berapa tahun? Jangan kira yang mati awal, jangan kira yang mati muda. Saya nak yang sudah sampai ke tahap tua. Biasalah mati dalam umur berapa? Okey, tak apa, katakan 70. Boleh? 70 tahun berapa minggu? Dalam 70 tahun berapa minggu? Tak apalah, para jemaat keluar itu kira, bagi tahu saya dalam 70 tahun ada berapa minggu? Berapa? 3.360 minggu. 34 مشاهد 364 minggu 40. Okey, maknanya 3.645 minggu. 40 minggu. Dalam berapa tahun? 70 tahun. 3.640 minggu. Betul? Maafkan saya. Maaf, okey? Para jemaah, tolak umur kita sekarang, setiap orang boleh tolak umur sendiri dari 3640. Sudah hidup berapa minggu? Coba, kena tahu awak, kamu sudah hidup di sini berapa minggu? Di dunia ini kamu sudah hidup selama berapa minggu? Dan tinggal berapa minggu lagi? Maafkan saya memang tahu soalan ini memang susah, tapi kita kena sedar, kita kena faham. Kalau tak sedar, kita tidak akan berubah. Nampak ramai tak kira macam mana, takut kita. Jangan takut. Kalau para jemaah tengok, maafkan saya, kalau wallahu a'lam kita akan hidup sampai bila, wallahu a'lam, harap Allah panjangkan umur kita semua. Tapi yang biasa mungkin 70 macam tu. Okey? So maaf para jemaah,
Kalau sekarang umur sudah 50, 60, 65, 67, hampir 70, baki berapa minggu? Baki berapa minggu? Sikit. Betul tak para jemaah? Sikit, ya Allah. Berapa minggu lagi tubuh kita di sini akan tamat, akan habis. Kenapa saya kata minggu? Kenapa saya tak kata bulan? Kenapa saya tak kata hari? Tak. Sebab apa para jemaah? Minggu ialah cepat. Minggu ialah, betul para jemaah, kita salat Jumaat. Lepas tu Jumaat yang seterusnya datang. Ya Allah, rasa macam kita salat Jumaat macam semalam. Betul tak? Sekejap. Dalam satu minggu boleh buat semua yang kita mau? Sebenarnya tidak para jemaah. Oleh itu kita kena faham, urusan di dunia ini sebenarnya banyak sangat-sangat. Kita tak boleh habiskan semua. Kita kena faham ini. Banyak urusan, tapi kita tak boleh habiskan semua. Awak sendiri kena tahu, sudah lalu berapa minggu, baki berapa minggu. Kalau awak tak mampu selesaikan semua urusan dalam 60 tahun, akan selesaikan semua dalam 10 tahun akan datang? Mustahil. Fokuslah dengan yang penting sahaja. Kalau kelas sekali seminggu, 3 kelas juga. Kalau seminggu satu kelas. Okey, soalan ini bagus Irfan. Para jemaah, mungkin kita dapat satu kelas sahaja. Mungkin dapat satu kelas. Tak semesti banyak. Mungkin satu cukup. Mungkin satu kelas ialah menyebab kita ialah kita muhasabah diri. Kita mungkin ialah berfikir sekali lagi. Mungkin satu kelas buat kita sedar lebih baik dari 1000 kelas yang kita sudah dapat, tapi masih lagi lagi. Oleh itu para jemaah, hari ini sangat penting sebab kita ialah direct masuk hati. Kali ini kita mahu hati kita yang ihram, hati kita yang haji. Saya tak mahu pusing-pusing jasad, lepas tu hati, direct masuk hati. Faham ini? Baik. Yang ketujuh, tanyalah ke diri, apa kelalaian yang mencuri umurku? Ya Allah, oleh itu para jemaah, kalau dari awal orang tanya kita soalan ini, sebenarnya saya perlu sejak awal orang tanya saya soalan macam tadi. Katakan awak akan hidup 70 tahun, kiralah berapa minggu, jangan bagi tahu saya berapa hari, berapa minggu. Kalau 70 tahun, 640 minggu. Setiap minggu lalu saya akan kira, saya akan tolak, saya akan sedar. Tapi tak ada orang tanya saya soalan ini. Ya Allah, hanya baru tahu soalan ini bila kita dah sampai hujung. Tapi tak apa, boleh walaupun tinggal 1 minggu sahaja para jemaah. Walaupun masih lagi ada 1 minggu sahaja dalam umur kita. Kalau kita berubah, saya rasa cukup. Mungkin hidup 1 minggu, 1 hari, 1 jam. Lebih baik daripada orang yang hidup 100 tahun. Faham? Yang amat penting ialah kejujuran, keikhlasan. Yang penting kita rasa ialah kita berubah. Misal para jemaah, okey, kalau saya tanya para jemaah, dalam setiap minggu berapa
jam yang lalu tanpa manfaat, tanpa faedah. Setiap minggu kamu lalai berapa jam? Betul? Banyak benda yang kita buat tanpa manfaat. Dari sekarang akan buang masa lagi? Dari sekarang akan sia-siakan masa lagi? Saya rasa tidak. Tidak. So kita akan tanya diri kita, apakah kelalaian yang mencuri umur kita? Maknanya kira kelalaian itu sebagai apa? Sebagai mencuri. Kadang-kadang kita suka kelalaian, suka hiburan, kita suka ialah sebut dengan benda yang sia-sia. Tahu sebenarnya keadaan kita akan jadi seperti kita ialah sendiri buka pintu rumah kita untuk orang untuk mencuri. Tak apalah, bila kamu nak masuklah. Kunci sudah ada dalam pintu. Mudah bagi dia tak? Mudah. Okey, para jemaah suka orang mencuri masuk rumah kamu tak? Suka tak? Tak, saya tanya, suka mencuri masuk rumah tak? Masuk kereta kamu tak? Kenapa tak suka? Seorang mencuri masuk rumah kamu, suka tak? Kenapa tak? Akan ambil barang-barang, okey, tapi maafkan saya, kamu sudah masukkan banyak curi dalam kehidupan kamu. Kenapa kamu tak suka orang? Ini salah satu kelalaian itu ialah mencuri. Barang yang orang ambil tak boleh kita mungkin ganti. Boleh ganti masa, boleh ganti waktu, boleh tak? Waktu terhad. 1 minggu yang lalu tak boleh ganti. Tapi barang sudah hilang, tak boleh kita cari lain, boleh kita ganti. Mana yang mahal? Barang ke atau masalah? Tapi kita sendiri buka pintu untuk mencuri masuk. Dan pintu rumah kita letak banyak kunci. Takut apa? Takut mencuri masuk. Tak logik, tak adil juga. Macam mana mungkin seorang manusia itu mungkin perlu duit, mungkin lapar, mungkin ini bukan alasan. Tapi tengok, kita letak CCTV, kita letak alarm, kita letak kunci, kita letak ialah pagar, kita letak security. Oh, berapa banyak? Semua ini supaya mencuri tak masuk. Betul tak? Tapi kita biarkan pintu terbuka besar supaya ialah mencuri masuk, ialah curi yang paling mahal bagi kita. Kalau hilang tak boleh ganti. Apa tu? Masa. Oleh itu para jemaah, ramai orang sedar terhadap
Mencuri itu bila sedang malaikat maut datang. Bila malaikat maut datang, malaikat maut baru sampai, mereka baru sedar. Tahu mereka minta apa lagi? Buka surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah 23. Muka surat 348. Ayat 99 dan ayat 100. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, mereka minta apa? Qala rabbi irji'un. Dia berkata, kembalikanlah aku hidup di dunia. Kenapa dia mahu kembali hidup di dunia ini sekali lagi? Baru sedar. Sebab sudah ada mencuri, sudah masuk dulu, dia sudah mencuri umur dia, so dia mau ganti, tak boleh, memang tak boleh. Okay, faham ini para jemaah? So kelalaian ialah mencuri. Sama kalau kita ialah lalai dengan semua benda yang tidak ada manfaat bagi kita. Okey? So kalau kita ialah para jemaah mahu ihram hati kita, 7 benda yang kita kena tahu. Dan ialah diri kita apa dosa yang kekal lama dengan kita, apa itu kebiasaan yang menjauhkan kita daripada Allah, apa itu hubungan yang merosakkan hati kita, dan ialah apakah berkataan yang lidah aku sentiasa mengucapkan yang tidak merdai Allah, dan apa harta yang masuk kepada saya halal ke atau haram, dan apakah pandangan yang masih melemahkan jiwa aku, dan kita ialah mesti tahu apakah kelalaian yang mencuri umur kita. Okey? Katakanlah wahai Tuhanku, jika aku tidak memakai ihram bara haji, maka aku telah berihram kepadamu dengan hatiku dari dosa. Senang ke atau susah? Sekali lagi. Katakan wahai Tuhanku, jika aku tidak memakai ihram bara haji, maka aku telah berihram kepadamu dengan hatiku dari dosa. Kalau saya tak boleh pakai ihram secara fizikal, kalau saya tak boleh buka baju dan saya pakai ihram secara fizikal,
Saya ihram kepadamu ya Allah melalui apa? Tinggalkan dosa. Jika aku tidak meninggalkan pakaian berjahit, maka aku telah meninggalkan apa yang menjahit hatiku dengan dunia. Kalau saya tak mampu meninggalkan pakaian yang berjahit, saya akan tinggalkan yang menjahitkan hati saya dengan dunia dan memutuskannya daripadamu. Maknanya hati saya hanya akan fikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika aku tidak bertalbiyah di miqat, maka hatiku berkata kepadamu labbaik Allahumma labbaik. Lepas kita pakai ihram di miqat dan lepas kita niat, biasalah kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau saya tak dapat, ialah talbiyah dari miqat, hati saya ialah talbiyah labbaik Allahumma labbaik. Di sini bermulanya haji hati. Kalau kita mahu ialah haji dengan hati kita para jemaah, kita ialah mesti mula daripada sekarang. 7 perkara itu sebagai contoh, bukan 7 sahaja. Tidak. Kita tengok apa penyakit dalam hati, apa yang rosak dalam hati, apa masalah, sebab kita akan mula dengan haji hati. Baik. Hanya kita baru ihram hati. Sebenarnya para jemaah, hari ini saya sudah sediakan ialah satu haji untuk hati. Daripada ihram sampai habis. Ada banyak lagi. Tapi tak sempat habis pada hari ini. Dan ceramah kita ini hanya ada 2 sahaja. Okey? Sebenarnya saya fikir hari ini saya akan habiskan haji hati. Dan minggu depan saya mau terangkan ialah rahsia kurban, sebab banyak rahsia lagi dalam ibadah kurban. Ini yang berkaitan dengan hari ke-10 Zulhijjah. Tapi macam mana? Tambah hari. Besok boleh? Ahad petang, esok petang. Ya, lepas zuhur dalam pukul 2:30. Okey. Pasal saya rasa ini sangat penting para jemaah. Banyak rahsia yang sangat-sangat penting yang kita perlu tahu. Pasal ada banyak lagi rahsia talbiyah. Okey. Macam mana hati kita boleh talbiyah, rahsia tawaf. Macam mana hati boleh tawaf, rahsia sa'i, rahsia Arafat. Ya Allah, boleh. Semua ini nampak macam penting sangat. Rugi kalau kita tak tahu. Okey? Kalau setuju, kita sambung besok petang pukul Tania masjid dulu. Okey. Tawalah nanti akan Tania masjid, dan kalau okey insya-Allah hari ini akan maklumkan kepada para jemaah semua. Besok kita boleh sambung satu sisi lagi, dan insya-Allah minggu depan kita ialah sambung ialah rahsia kurban. Sangat-sangat penting. Sebab kita perlu di sini ada banyak lagi macam rahsia hari Arafah, rahsia 10 Zulhijjah.
Okey, sebab kita tak dapat pergi ke sana. So, apa yang kita harus buat? Yang kita belajar hari ini akan bawa kita terus sampai hari ke-9, hari Arafah. Kemudian, hari yang ke-10 itu ialah ibadah kurban. So, kita mungkin insya-Allah ialah melaksanakan ibadah kurban di sini sebagaimana kita melaksanakan ibadah kurban di sini, kita mungkin haji melalui hati kita di sini juga. Faham ini para jemaah? So, saya nampak ini insya-Allah sangat penting. Harap insya-Allah dapat sambung besok insya-Allah. Okey? Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fikum. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil 'azim. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين حمدا يملأ السماوات والأرض وما بينهما أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.